Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Abdullah Ibrahim Mahfuz, nombor matriks A1912007 dan saya akan ceritakan sedikit tentang analisis SWOT. Apakah itu analisis SWOT? SWOT adalah kaedah perancangan strategi yang digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman dalam perniagaan. Menurut Daniel Start dan Ingy Hovland, SWOT adalah instrumen perancangan strategik klasik menggunakan rangka kerja kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman luaran. SWOT adalah alat pemikiran strategi yang diperkenalkan oleh Albert Humphrey, iaitu seorang pakar perunding yang terkenal dalam bidang pengurusan di Amerika. Semasa SWOT mula diperkenalkan, terdapat beberapa kelemahan utama, di mana analisis masih bersifat deskriptif dan tidak dapat dikaitkan dengan strategi yang mungkin dikembangkan dari analisis kekuatan yang dilakukan. Dalam penghasilan analisis SWOT, pengetahuan tentang sesuatu perkara itu perlu diaplikasikan untuk mendapat hasil yang tepat. Sekiranya sesuatu kelemahan atau ancaman itu tidak dapat diatasi, maka ianya menyukarkan untuk mencapai kemajuan ataupun kejayaan. Oleh itu, analisis SWOT bukan sahaja boleh digunakan dalam perniagaan, tetapi boleh juga digunakan pada diri sendiri dalam pembangunan kerjaya dan penyelesaian sesuatu masalah. Berikut ialah pecahan daripada analisis SWOT, iaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang dan juga threats, ancaman. Faktor dalaman terdiri daripada kekuatan dan juga kelemahan, manakala faktor luaran ialah peluang dan juga ancaman. Berikut ialah contoh-contoh bagi kekuatan, iaitu pembaharuan atau inovasi terhadap sesuatu produk atau servis, lokasi perniagaan yang strategik, kualiti yang ditawarkan ialah bagus. Bagi kelemahan pula, ianya ialah menjual produk atau memberi servis yang sama seperti perniagaan pesaing, lokasi yang tidak bersesuaian ataupun tidak strategik, dan tidak mempunyai kualiti di dalam produk atau servis. Bagi peluang pula, ini ialah pergabungan, usaha sama atau pakatan strategik, pasaran antarabangsa ataupun pasaran yang membangun menggunakan media sosial. Dan yang terakhir bagi ancaman ialah perang harga dengan pesaing. Pesaing mempunyai pembaharuan atau inovasi terhadap sesuatu produk atau servis dan juga cukai diperkenalkan pada produk ataupun servis. Berikut merupakan contoh-contoh bagi setiap kategori. Idea yang dihasilkan daripada kekuatan dan juga peluang ialah positif, manakala bagi kelemahan dan ancaman ialah negatif. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Akila Syafiqah. Saya akan membentangkan komponen-komponen SWOT. Komponen-komponen SWOT terdiri daripada 4 komponen, iaitu komponen strength, weakness, opportunities dan threats. Komponen strength merupakan faktor dalaman dan ia juga merupakan faktor positif yang menjadi bentuk asas perusahaan atau organisasi tersebut. Strength iaitu kekuatan merujuk kepada kelebihan, keistimewaan atau kebolehan yang dimiliki oleh sesebuah organisasi itu sendiri yang tidak ada pada organisasi lain dan mampu memberi keuntungan dan kebaikan kepada kita. Oleh itu, syarikat perlu mengenal pasti ciri-ciri yang menjadikan penawarannya menarik kepada pasaran. Sebagai contoh, produk itu lebih murah, lebih tahan lama, lebih ringan atau lebih bergaya daripada yang lain di pasaran. Apabila berjaya menganalisis kekuatan tersebut, organisasi dapat mengenal pasti ciri-ciri yang menjadikan suatu produk itu lebih baik daripada pesaing yang lain. Komponen seterusnya adalah weakness, iaitu kelemahan. Komponen ini merupakan faktor dalaman dan ia juga adalah merupakan faktor negatif yang wujud dalam organisasi yang boleh membawa kelemahan kepada pencapaian organisasi. Komponen ini juga digunakan bagi mengenal pasti segala kekurangan yang ada dalam setiap perkara. Kelemahan yang dimaksudkan dalam sesebuah perniagaan adalah seperti
keterbatasan atau kekurangan dari aspek sumber, iaitu sumber tenaga, kepakaran dan bahan mentah, kemahiran dan kemampuan yang menjadi penghalang utama bagi penampilan prestasi organisasi yang memuaskan. Jadi sangatlah penting untuk organisasi mengenal pasti semua kelemahan dari sudut mendengar suara pelanggan atau memahami segala feedback yang diterima dari pelanggan ataupun dari pesaing, dan setiap kelemahan yang dialami perlu diperincikan untuk membolehkan syarikat itu berjaya. Komponen seterusnya adalah komponen opportunities, iaitu peluang. Ia adalah faktor luaran yang memberi peluang kepada organisasi untuk mencapai objektif organisasi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, perkembangan perniagaan atau organisasi boleh dilakukan melalui penemuan benda baharu yang inovatif, perkhidmatan yang sentiasa baru untuk menarik pelanggan baru, dan juga perubahan pasaran yang menawarkan pelbagai peluang untuk dimanfaatkan dalam perniagaan. Ini menjadikan perniagaan kompetitif berbanding pesaing utama. Peluang-peluang yang wujud juga memberi potensi kepada perniagaan untuk berkembang. Akhir sekali adalah komponen threats, iaitu ancaman. Komponen ini adalah faktor luaran yang boleh membantutkan pencapaian organisasi. Ancaman juga merujuk kepada pengurusan risiko. Secara tidak langsung, kita dapat menentukan jalan terbaik bagi mengatasi sesuatu masalah atau halangan yang timbul. Dengan adanya analisis komponen threats ini, sesuatu perancangan dapat berjalan dengan lancar dan sesebuah organisasi itu perlu mengenal pasti serta menyenaraikan ancaman serta faktor yang menghalang kejayaan. Contoh ancaman adalah seperti pesaing baru yang muncul, perubahan dalam undang-undang pengaturan, hal politik dan semua hal eksternal lain yang berpotensi membahayakan masa depan organisasi. Nama saya Nur Azmana Dira binti Abdul Manaf. Nombor matrik A191170. Dan saya akan membenarkan tajuk mengenai faktor analisis SWOT. Faktor analisis SWOT ni terdiri daripada dua, iaitu faktor internal dan faktor eksternal. Okey, untuk faktor internal ni berasal dari dalam organisasi tersebut. Dan faktor ini berpengaruh kepada dua komponen, iaitu kekuatan dan kelemahan. Okey, contoh yang boleh dikaitkan dalam faktor internal ialah tenaga manusia. Dalam sebuah syarikat, diorang kekurangan staf. Dan ini menjadikan satu kelemahan bagi syarikat tersebut. Yang kedua, dari segi teknologi dan prasarana. Bagi sesebuah syarikat yang mempunyai teknologi yang canggih, maksudnya diorang ada mesin yang canggih yang boleh hasilkan contohnya dalam 1000 unit dalam masa satu hari. Ini menjadi satu kekuatan bagi syarikat tersebut, sebab diorang boleh hasilkan banyak produk dalam masa satu hari. Yang ketiga ialah inovasi produk. Produk yang dihasilkan oleh sesebuah syarikat yang tidak kreatif boleh menjadi satu kelemahan kerana produk yang dihasilkan tidak mendapat sambutan dalam pasaran dan tidak berjaya menarik minat pelanggan. Seterusnya ialah faktor eksternal. Okay, faktor eksternal ni merupakan faktor yang berada di luar organisasi tersebut, dan faktor ini berpengaruh juga kepada dua komponen, iaitu peluang dan ancaman. Okey, contoh yang boleh dikaitkan dalam faktor eksternal ialah ekonomi. Keadaan ekonomi yang tidak stabil oleh sesebuah negara akan menyebabkan sesebuah syarikat terpaksa menjual produk dengan harga yang lebih rendah. Dan ini menyebabkan kerugian kepada syarikat tersebut dan boleh mendorong syarikat tersebut mengalami ancaman. Yang kedua ialah politik. Perubahan politik dalam sesebuah negara yang tidak stabil dan aman boleh mengganggu pengembangan sesebuah syarikat kerana mereka tidak dapat peluang untuk mengembangkan syarikat mereka. Yang ketiga ialah persaingan. Persaingan berlaku kerana wujudnya syarikat-syarikat baru yang maju dan
dengan kreativiti tersendiri yang menyebabkan satu ancaman bagi syarikat yang sedia ada. Seterusnya ialah strategi matrix analisis SWOT. Okey. Saya akan menjadikan McDonald ni sebagai contoh. Okey, strategi ni amat penting terutama bagi pengurus yang ingin mengembangkan 4 jenis strategi iaitu SO, WO, ST dan WT. Okey, untuk kekuatan McDonald's iaitu tentukan kekuatan faktor-faktor internal. Yang pertama ialah terdapat pengiktirafan jenama. Seperti yang kita tahu, McDonald's sangat terkenal terutama daripada kanak-kanak hinggalah dewasa. Okey, yang kedua ialah kerjasama dengan syarikat penghantaran makanan lain seperti Foodpanda, GrabFood dan ShopeeFood. Okey, yang kedua ialah kelemahan. Okey, kelemahan ialah tentukan kelemahan faktor-faktor internal. Yang pertama ialah harga kurang berpatutan. Yang kedua ialah kadar nutrisi kurang berkhasiat dalam makanan dan minuman McDonald's. Okey, untuk peluang, tentukan peluang faktor-faktor eksternal. Syarikat boleh melakukan jualan dalam talian supaya dapat memberi kemudahan kepada pelanggan. Yang kedua ialah ubah trend dalam tabiat makan masyarakat yang lebih suka makanan segera. Kita sangat gemar sekarang ni, masyarakat lebih suka kepada makanan-makanan segera sebab dia sangat mudah. Okey, yang keempat ialah ancaman. Tentukan ancaman faktor-faktor eksternal. Yang pertama ialah industri makanan segera merupakan sektor yang sangat kompetitif, maka persaingan juga semakin sengit. Contoh pesaing terdekat bagi McDonald's ialah KFC dan Texas Chicken. Okey, bagi pengguna yang arif tentang pemakanan, makanan segera adalah makanan yang tidak sihat. Okey, untuk strategi SO, ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, iaitu dengan melakukan promosi mengikut musim perayaan dan sentiasa memperkenalkan menu baru setiap bulan. Seperti contohnya, McDonald's menawarkan McFlurry durian pada musim durian, dan manakala pada musim Tahun Baru Cina mereka akan menyediakan Burgers Prosperity. Yang kedua ialah strategi WO. Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, iaitu yang pertama ialah menambah menu dengan cita rasa tempatan dan mengeluarkan menu yang kurang popular. Yang kedua ialah memperkenalkan beberapa makanan yang baru untuk keluarga dan remaja. Seperti McDonald menawarkan set keluarga yang sesuai serta menjimatkan. Yang ketiga ialah strategi ST. Okey, ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Yang pertama ialah dalam pengiklanan McDonald, mereka mencuba memberi gambaran bahawa McDonald bukan sahaja tertumpu kepada kanak-kanak tetapi untuk keluarga dan remaja. Yang kedua ialah menyediakan makanan segar di tempat yang bersih dan membuat kemudahan yang menambahkan keselesaan kepada pelanggan. Yang keempat ialah strategi WT. Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk hindari ancaman. Menambahkan lebih banyak perisa atau jenis makanan segera baru yang boleh bezakan daripada pesaing. Yang kedua ialah promosi secara teratur, iaitu menarik perhatian McDonald dengan perkhidmatan yang lebih baik dan pengalaman makanan yang menyenangkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ansyara binti Abdul Jalil. Kad matrik saya A191177 dan saya akan menjelaskan mengenai mengaplikasikan SWOT dalam diri dan kehidupan seharian kita. Okey, yang pertama, analisis SWOT ini dapat menentukan cita-cita kita dengan menetapkan matlamat hidup kita, dan kita tahu mana arah kita akan pergi dengan menggunakan analisis SWOT ini, dan ia membantu kita menyediakan garis masa yang jelas untuk mencapai matlamat tersebut, dan ia lebih memudahkan kita apabila mempunyai kriteria kejayaan yang kita inginkan dengan
Menggunakan analisis SWOT ini, dia membantu juga kita untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik untuk diri kita. Yang seterusnya adalah menentukan kelebihan dan kekurangan. Okey, ini dapat membantu meningkatkan aspek kekuatan dalam diri maupun perniagaan juga. Selain itu, ia dapat memperbaiki kelemahan yang telah kita ketahui itu dengan menjadikan pelan atau strategi untuk mencapai apa yang kekurangan dalam diri kita. Okey, dengan mengenal pasti kekurangan yang tersebut, menjadikan ia bahan refleksi diri untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Okey, diberi contoh, seseorang individu menerima tawaran bekerja yang mempunyai kelebihan pada dirinya dari segi skill, pengalaman. Pada masa yang sama, kelemahan dia juga akan dianalisiskan oleh orang lain juga. Jadi, individu ini akan belajar menjadi pekerja yang lebih berpengetahuan. Okey, selanjutnya analisis SWOT ini dapat diaplikasikan dengan menetapkan peluang. Okey, dengan menggunakan peluang tersebut untuk menyelakkan kelebihan yang sedia ada, peluang ini juga merupakan faktor eksternal yang dapat menguntungkan kita. Sebagai contoh, menerima tawaran tempat bekerja yang berhampiran dengan kawasan perumahan. Okey, kita perlu bijak memilih peluang yang diberi yang memberi kemudahan kepada diri kita. Mengaplikasikan analisis SWOT ini juga dapat menilai ancaman kepada diri sendiri. Okey, kita dapat mengetahui risiko yang akan dialami dengan menggunakan SWOT ini. Okey, kita juga dapat menghindari perkara-perkara yang membawa ke arah yang negatif. Okey, kita bagi contoh, tempat kerja kita jauh dari rumah. Tadi untuk peluang diberi contoh, tempat kerja kita dekat dengan rumah memudahkan kita. Tapi untuk ancaman pula, sekiranya tempat kerja kita jauh dari rumah, ini akan menyebabkan kita sampai ke tempat kerja lewat dan ia akan menjejakkan prestasi kerja kita. Okey, ini juga merupakan ancaman untuk kita sebagai pekerja dan dia juga memberi tanggapan buruk kepada pekerja-pekerja yang lain. Jadi kita kena bijak membuat keputusan sekiranya memilih sesuatu pekerjaan untuk diri kita. Satu contoh aplikasi SWOT analisis yang saya boleh beri, membuka kelas tuition bahasa asing. Okey, dari segi kekuatan, menawarkan kelas bahasa asing yang berkualiti, menawarkan yuran yang kompetitif berdasarkan penyediaan modul dan teknik yang diguna pakai dalam keadaan semasa, lokasi yang strategik yang memainkan peranan berdekatan dengan kawasan perumahan, sekolah, dan untuk kelemahan pula, kurang dikenali berbanding pusat tuition seperti tuition UPSR, SPM atau STPM, tidak mempunyai pelajar tetap, ramai tidak mengetahui kelebihan belajar bahasa asing. Itu kelemahannya. Bagi peluang pula, peluang pendidikan untuk dikomersialkan, diperkenalkan kepada umum untuk menarik minat pelanggan. Perkembangan secara online, boleh mengiklankan tuition ini dengan melayari laman sesawang yang disediakan. Pelanggan boleh mengetahui maklumat-maklumat yang lebih terkini. Bagi ancaman pula, pesaing baru akan wujud apabila bahasa asing ini menjadi tarikan orang ramai. Banyak pusat tuition akan lebih menawarkan bahasa-bahasa asing. Kekuatan pesaing itu juga menjadi satu ancaman kerana mengeluarkan modul atau kaedah pengajaran yang sama terhadap perniagaan kelas tuition. Ini merupakan satu contoh untuk mengaplikasikan SWOT analisis ini. Okey, dengan adanya analisis SWOT ini, kita dapat memahami diri sendiri dengan lebih baik dan menemukan solusi yang bersesuaian dengan peribadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haslinda Ahmad Syafi'i, GA 03201. Saya akan menerangkan berkenaan kebaikan dan keburukan analisis SWOT. Okey, bagi kelebihan analisis SWOT adalah, antara kelebihan analisis SWOT ialah ia dapat diterapkan pada organisasi, individu atau pasukan untuk menerapkan objektif untuk perancangan strategik. So, analisis SWOT juga melibatkan analisis sebagai peringkat yang beri maklumat berharga mengenai organisasi. Dengan melihat setiap empat elemen daripada analisis SWOT tersebut, ia memerlukan gabungan maklumat kualitatif dan kuantitatif. So, ini akhirnya memerlukan penyepaduan data daripada pelbagai sumber yang membantu meningkatkan reka bentuk di peringkat syarikat. Selain itu, kebaikan daripada analisis SWOT ialah ia tidak memerlukan kemahiran teknikal atau latihan, tetapi ia boleh dilakukan oleh siapa sahaja yang punya pengetahuan mengenai perniagaan yang dibutuhkan.
And then di samping itu juga teknik kos adalah sangat rendah kerana tidak ada keperluan untuk mengupah perunding luar yang memerlukan pengeluaran modal yang tinggi. So kaedah analisis SWOT seperti yang diterangkan di awal amat mudah yang dapat dijalankan dalam jangka masa yang lebih pendek berbanding teknik pencarian masalah lain. Hal ini sekaligus dapat membantu dalam menapasi kecekapan teras organisasi dan membantu dalam memahami masa lalu, masa kini dan masa depan seperti maklumat masa lalu dan semasa yang dapat digunakan untuk menyusun rancangan, bangunkan matlamat dan strategi perniagaan untuk mencapainya. Okey, antara keburukan analisis SWOT ini, kelemahannya adalah ia tidak mengutamakan isu. Input data kepada analisis SWOT boleh menjadi ketinggalan zaman dengan cepat. And then dia tidak menyediakan penyelesaian atau menawarkan keputusan alternatif. Dia juga boleh menjana terlalu banyak idea tetapi tak boleh membantu anda untuk memilih mana yang terbaik. Boleh menghasilkan banyak maklumat tapi tidak semuanya berguna. Sebagai kesimpulannya, analisis SWOT di mana S bermaksud kekuatan, W untuk kelemahan, O untuk peluang dan T untuk ancaman ialah teknik reka bentuk strategik yang menyediakan alat penilaian dengan menilai kedudukan daya saing semasa syarikat, dan analisis ini menilai faktor dalaman dan luaran serta semasa dan potensi masa depan. So, namun begitu, keberkesanan analisis SWOT ini bergantung kepada pengurusan dan kualiti produk yang baik. So, oleh itu dapat dilihat bahawa analisis SWOT dalam perniagaan adalah rangka kerja yang mudah tetapi berguna yang membantu organisasi untuk menumpukan pada kelemahan mereka dan dia membina kekuatan mereka serta mengurangkan ancaman dan memanfaatkan peluang yang datang kepada mereka. Ia juga boleh digunakan untuk menyediakan strategi permulaan mana-mana projek atau produk baru. So, ia juga boleh digunakan untuk melakukan analisis pesaing yang boleh memberikan pandangan strategik untuk organisasi untuk mencipta kedudukan kompetitif yang lebih berjaya lah.